بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة وما توفيقي إلا بربي الكريم الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi ini alhamdulillah dengan izin Allah dan dengan pilih Allah kita boleh berkongsi bersama dalam majlis ilmu, muzakarah ilmu agama, ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini insya-Allah kita sambung. Maka pada hari ini hadis yang ke-19 daripada hadis-hadis pilihan daripada kitab Riyadh As-Salihin bagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka hadis pada hari ini saudara semua daripada Muadz bin Anas radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'a Allah subhanahu ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu min al-huril 'ain ma syaa rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithun hasan. Saudara semua, jadi pada hari ini ialah hadis yang terakhir daripada hadis pilihan daripada kitab Riyadhus Salihin yang duduk ada dalam bab sabar. Jadi kita dah berkecek baca hadis mari dalam 5 hadis dah berkali lepas bersangkut paut dengan bab sabar ni. Maka insya-Allah esok hari insya-Allah kita akan pindah ke tajuk yang berterus pula. Maka hari ini hadis yang sangat comel. Nah, kalau gitu apa Nabi kata saudara semua? Jadi Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kata man kazama ghaizan, siapa yang tahan marah, siapa yang tahan marah. Tahan ni mana jadi tahan marah tidak melakukan dan tidak buat apa yang marah suruh kita buat. Jadi apabila seorang manusia ni, lelaki ke perempuan ke, apabila dia marah ni, ia akan berlaku beberapa benda dengan perbuatan dia. Dia marah ni, bukan kata marah pak, dia panggil tak ada buat gapo, ia dak gitu. Ia pada golek dia marah gak, maka ia akan sedang tubik. Yang tunjuk maka pertikam ni tunjuk kata ia marah. Habis-habis tak ada berubah air muka dia. Habis-habis tak ada nampak orang panggil apa?
kelakuan dia berubah. Nampak orang panggil pun nampak tak seperti biasa. Nampak di mata dia, nampak di orang panggil berkocok dan gerak tangan kaki dia. Ada. Kalau gitu, apabila seorang manusia ni marah, maka duk dia tak ada orang marah. Dia kena ada sebab yang buat dia marah. Maka jikalau ada sebab tu, suan jai kau 100%, dia akan berlaku benda seton bongbok. Kata dia ni ada dah kuasa air marah. Maka Nabi kata, siapa-siapa yang tahan marah. Tahan marah ni kena jadi dia tak ada buat apa yang orang marah buat pada galik. Orang marah dan dia marah sungguh, dia akan buat beberapa benda daripada galik, dia akan buat benda. Maka orang yang tahan benda ni, ai tak buat benda ni. Saudara semua, jadi sebelum kita nak hurai dengan cara lebar, kita ambil terjemah hadis sudah dulu. Lepas tu kita mari masuk cara insya-Allah. Jadi Nabi kata, siapa-siapa yang tahan marah, padahal dia kuasa nak buat benda yang dia kuasa nak buat ketika marah tu. Jadi ketika dia marah ni, ia kuasa sangat, ia boleh buat sangat. Sebab apa? Sebab tak ada siapa yang mari sekat dia. Tidak ada siapa yang mari larang dia. Dia boleh buat benda ni. Tak ada orang mari larang, atau ada orang tapi orang lain tak boleh sekat gapo dia. Jadi dia boleh buat benda ni. Tiba-tiba dia tak buat. Dia tahan marah dia. Dan tujuan dia tak ada buat ikut perasaan marah dia tu, bukan dia tujuan tak ada benda lain kerana nak kepada redaan Allah, nak Tuhan redha ke dia. Maka Nabi kata, orang yang buat semacam ni hari akhirat esok akan dapat balasan yang besar daripada Allah, iaitu Allah akan sebut nama dia dengan membesarkan, muliakan, lain kenal dia. Di pada mahsyar penuh dengan manusia, Tuhan akan sebut nama dia, mengakatkan nama dia, dan bagi tahu kepada semua orang yang duduk di pada mahsyar, kata dia ni ahli syurga, dan Tuhan suruh dia pilih daripada bidadari ikut dia suka. Allahu Akbar. Besarnya kelebihan daripada satu benda yang dia tinggalkan Allah. Tapi benda ni bukan semua orang boleh tinggal. Tapi apabila seorang tinggal. Baik. Itu hadis dengan cara kasar-kasar, makna sekali lalu. Maka insya-Allah kita akan masuk mari hurai isi-isi dan faedah-faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni insya-Allah. Maka sebelum daripada kita nak masuk hurai isi yang ada dalam hadis ni, saya minta semua tu pakat chair sekali lagi, kai sore ataupun kepada kelum yang orang ramai dan tidak dilarang, supaya insya-Allah boleh dapat faedah ni, orang panggil perseluah mungkin sebanyak mungkin daripada saudara kita. Mudah-mudahan apa yang kita akan kata akan jadi sebab wak seorang itu geti dan faham agama, wak seorang itu orang selamat daripada benda-benda yang tak baik, wak seorang itu dapat redaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara semua. Jadi gini. Jadi manusia ni fitrah asal benda hak Tuhan bubuh dalam jiwa setiap orang manusia ni, ia ada beberapa benda. Le jiwa orang tu ada.
Daripada benda yang adanya, dia panggil apa? Sangat terkasih dan cinta kepada harta benda. Hak ni ada belaka. Hak ni ada belaka. Nah, dan daripada perasaan yang Tuhan bubuh dengan kerasan, taksir pun berlaku. Nah, tu dia sama ada kita nak taksir pun Tuhan bubuh. Nah, ijbar. Tuhan paksa bubuh benda ni dalam jiwa setiap manusia, lelaki dan perempuan. Jadi ada beberapa benda, maka daripada benda yang Tuhan bubuh dalam jiwa kita ialah perasaan marah. Perasaan marah. Kalau gitu nak kata tidak ada siapa pun yang tidak ada perasaan marah. Tak ada. So kata kita orang biasa, orang alim pun marah. So kata orang alim. Nah, sahabat Nabi pun marah. Orang yang paling baik sekali dah tu, lepas ada Nabi tak ada dah orang yang paling baik sekali sahabat. Bahkan para Nabi diri dan Nabi kita Muhammad marah. Kalau gitu, perasaan marah, sifat marah, hak ni ada dalam jiwa setiap orang manusia. Tak ada siapa sunyi dan bersih dan dia panggil kosong daripada sifat marah, tak ada. Ada belaka benda ni. Nah, ini benda yang Tuhan tanam dalam jiwa kita. Bahkan saudara semua, bukan kita manusia saja dak. Bahkan dalam binatang pun ada. Dalam binatang pun ada, binatang yang jinak sekalipun. Binatang yang jinak sekalipun, kita duk main dengan dia molek, tapi jikalau berlaku satu benda yang kita buat yang marah, ia menyakiti kita. Ia menyakiti kita. Padahal dia ni baik kita habis-habis baik. Misalnya kita boleh kelih dalam klip orang yang pero anak rima daripada hala. Nah, rima tu lekat dengan dia supaya mak dia ada, supaya ayah dia ada. Baik. Tapi dengan silap benda, wak rima tu marah maka kikir. Kalau gitu perasaan ni, marah ni jadi bukan ada dalam dia panggil apa jiwa orang saja dak. Bahkan dalam menate pun ada, saudara semua. Nah, dalam menate pun ada. Nah, tu. Kalau gitu, perasaan marah ni apabila ada sebab ya, maka tumbuhlah. Nah, jadi kita faham setengah-setengah dah, supaya mudah faham. Yang pertama yang kita kena faham bersamanya ayat tidak ada manusia yang sunyi daripada perasaan marah. Tak ada. Semua tu ada belaka, tapi ialah berbeza daripada orang ke orang. Mudah marah ataupun berpiang marah, bersangat marah, itu ia berbeza. Kena orang ni derah marah, orang ni lama marah. Kena orang dia marah tak? Biasa je kena orang marah. Dia panggil apa? Tubik pertikam yang dia panggil yang merosakkan. Tapi kesimpulannya kata marah tu ada. Baik. Satu. Dan seperti saya sanding, bukan khas bagi manusia saja ada, bahkan di binatang pun ada sifat marah. Baik. Maka yang kedua pulanya, marah ni benda yang ada, tapi dia zahir. Bila nak zahir, ia ada. Tapi ia bukan zahir semua. Tak ada orang duk marah semua. Nah, orang gila kita tak marah semua. Dia memang tekah-tekah ya. Nah, ada. Kalau gitu nak kata benda ada. Benda ni. Tapi dia tak muzahir malaikat apabila berlaku sebab. Berlaku sebab ia tu marah. Nah, banyaklah. Jadi pada galik ke wak benda ia tak suka. Maka wak benda tak suka ni berbeza juga daripada orang ke orang. Kena orang ni orang pergi kepala je tak basarana. Dah kena orang pergi kepala ni benda besar mana tak panggil apa sudah dah tak pakai berkata. Ya dia panggil apa. Ia berbeza daripada orang ke orang dan tempat ke tempat. Misal kata dia panggil apa rumah kita ni. Rumah kita ni. Kalaulah masalah orang panggil apa pergi kepala kelola bentuk pergi kepala. Nah, benda biasa ya. Benda biasa. Ada. Jadi
benda walaupun tak comel, tapi bukanlah wakwi kita ni sapakah siasati, sapakah nak marah dak. Nah, tetapi kalau mari orang panggil apa, jamu punggung, gini, silat. Mau kita kalau mari pak ping tapa punggung ataupun cuik punggung, pergi punggung, lagu tu misal kata sama-sama lelaki lah, kalau perempuan sama-sama perempuan kita kata benda biasa. Tapi kalau orang main pergi kepala kita, ni kita marah ni, kita marah. Adapun orang Arab pergi kepala biasa ya, tapi pada pergi punggung sudah, orang panggil gag sudah. Kalau gitu tempat ke tempat dan cara. Walau bagaimanapun, sana ayat kata apabila berlaku sebab yang wakwi orang marah tu, maka dia marah. Benar ada tapi tak zahir, melainkan apabila ada sebab dulu. Nah, maka ni supaya saat ni berbeza daripada orang ke orang dan tempat ke tempat. Baik, saudara semua. Kalau gitu, marah ni apabila ia berlaku dah, maka ia akan menumbuhkan benda-benda yang tak baik. Jikalau tumbuh perasaan marah dalam jiwa kita dengan sebab yang berlaku, dia mau anak kita ke, dia mau hina anak kita ke, dia mau maki kata huduh wak nyanyi kepada ibu bapa kita ke, ataupun dia mau hina kita ke, ataupun dia mau katak kita ke, ataupun dia mau curi harta kita ke, ataupun dia mau kenak kebun kita ke, ataupun dia mau panggil apa, mai kenak kenderaan kita ke, ataupun dia mau mengfitnah gi sebar benda-benda tak baik kita kepada orang lain ke, semua benda saat itu, bukan semua tu, ada lagi tu sebagai contoh, sebagai misal. Semua benda hak saya sebut saat itu, wakwi seorang akan mari perasaan marah. Orang tak kita, cerak kita nak marah. Orang kata huduh kepada isteri kita, anak kita, cerak kita nak marah. Orang menghina ibu bapa kita, cerak kita nak marah. Orang panggil pak, orang bunuh adik atau abang kita, cerak kita nak marah. Orang merosakkan, orang curi harta kita, cerak kita nak marah. Orang mengkenakkan kebun kita, cerak kita nak marah. Dia mau orang panggil mari turis, mari orang panggil kenak kereta atau motor kita, cerak kita nak marah. Ataupun hidup sebar benda tak baik kita, gi fitnahkan, buat benda yang kita tak suka, cerak kita marah. Dan banyak lagi lah benda tu. Kalau gitu, saya ke, saudara ke, ataupun siapa saya tak kira, apabila ada sebab yang wakwi dia marah tu, maka pada golek ia akan tumbuh, akan keluar kata pertikam daripada orang yang perasa marah tu beberapa benda. Jadi semua benda tu pada golek tak baik belaka. Semua benda yang akan keluar daripada orang marah tu pada golek semua tu rusak. Dan kadang-kadang siapa benda tu sangat teruk sangatnya, dosa besar benar. Saudara semua. Maka kita cuba mari bincang di sini. Belum daripada kita nak masuk hurai lagi. Saudara semua. Apabila berlaku marah, sebab marah ni banyak wakwi orang kelahi, wakwi orang balah. Padahal boleh hadir mula-mula tu ya gurau ya, ya kelola ya, ya pasal nak suka ya, maka kelang pun. Tu gitu ya pada asal. Tak ada sikit mahabuk pun lek utak kata nak balah. Tak ada kita lek utak pun kata nak kita tak setegur dengan dia, tak ada. Nak kelola, nak suka, nak ramah. Tapi orang yang kena buat orang lain suka tu, dia bahasa nak marah. Lepas tu dia buat ikut perasaan dia. Perasaan marah, suruh dia buat apa, dia buat benda tu. Dia tak sekat dah, tak koci dah. Maka sebab besar wakwi berlaku balah. Dan kadang-kadang balah tu tak buti di sekadar kata dengan lafaz yang huduh saja dah. Kadang-kadang siapa tangih, bergocoh.
Dan berkatak, bertikai dan berdeh. Ya siapa tahap tu? Kena-kena orang siapa tahap tu? Dan masa saya budak-budak Wairun dulu, rumah kawan saya terlubai masa saya ni enggak banyak benar lah. Daripada masa ke masa boleh dengar semua. Berkatak, bertikai, berdeh tak ada. Jarang sangat tak ada mana berdeh, tak ada. Koda orang panggil apa berkocah, berkatak, bertikai gitu ya. Itu dia. Lepas tu jarang nak mati, tak ada juga mati pun, tapi jarang. Koda jahit gitu je lah. Itu mari daripada marah tu. Marah tak kira lah. Marah ada orang panggil buku apa pun tak kira. Yang penting berlaku marah, wa'u sebab berlaku benda tu. Wa'u berlaku bala kelahi. Itu dia. Benda ni saudara semua, saya rasa benda ni sangat-sangat orang panggil apa? Sungguh benar lah saudara semua. Dukang lagi ke saudara semua tu cuba telah komen mari. Dukang lagi ke? Baik. Yang kedua, saudara semua, dengan sebab marah juga ni, wa'wi berlaku pecah rumah tangga. Wa'wi berlaku pecah rumah tangga. Pecah rumah tangga sini, mana kata air bercerai di antara suami isteri. Jikalau berlaku marah. Kadang-kadang suami wak benda yang isteri tak suka. Maka wa'wi isteri tu marah. Ada. Maka siapakah keluar pula dengan melalui mulut. Bertekain kata huduh gi mari, masing-masing sebut ngelup. Suami sebut ngelup isteri dia, isteri sebut ngelup hak orang panggil apa isteri dia. Gila gi mari gitu. Dan kalau muka akak sara, maka wak ngapanah, wak nak marah, esok orang panggil apa? Berlaku cerai. Ni sangat banyak yang berlaku di masyarakat kita. Banyak benar ni, banyak benar. Kalau gitu nak kata jikalau ada perasaan marah dah ni, dan jikalau seorang tu wak ikut perasaan marah tu ke, lei tam lei, tak ada nak kum dan nak gapo dak, terus gitu ke. Semua benda yang berlaku tu rosak sungguh. Rosak benar dan buruk kesudahan hujung nyata. Sutai sud pon lap tidai. Mak. Lepas tu bukan bab dunia saja dak, akhirat pun sama juga. Ada. Lagi sebagai contohnya apabila berlaku marah, banyak sungguh-sungguh wa'wi waris warah putuskan. Putus waris warah. Hak duk baik-baik jadi tak tegar. Putus. Anak dara dengan pak saudara, sepupu dengan sepupu ataupun adik dua kakak. Dan kadang-kadang anak dengan ayah, ibu dengan anak, suami dengan isteri, semua tu dengan sebab marah, wa'wi balah belaka. Wa'wi masai muka, wa'wi tak bahasa nak berkecek, wa'wi bahasa beci, wa'wi bahasa nak marah, wa'wi orang panggil penuh daripada benda-benda yang semua tu tak baik belaka. Maka putus waris warah ni bukan benda rengit oleh agama saudara semua. Putus waris warah ni siapa kan Nabi kata tak masuk syurga. Tapi besar secara tu mari mana percaya, mari daripada marah. Dan hak saning balah kelahi saning dengan jiran, dengan kawan, dengan siapakah bertakir, siapakah bergocoh, siapakah bunuhnya kadang-kadangnya. Benda tu rosak benar bab agama tu. Tu tak tegar rosak sebab tu tak terima amalan orang tak tegar. Jadi berat belaka. Pucah mari daripada mana? Marah ya. Tak ada semua. Baik. Lagi pula daripada sebab mari pasal marah, ia berlaku zalim. Berlaku zalim menzalimi. Dia nak marah ke? Upah orang lagi kata. Dia nak marah ke? Upah orang lagi bedeh. Upah orang bunuh. Upah orang lagi giwak kena. Wak sihir. Wak apa semua? Sebab marah ni kita wak boleh belaka. Jika kalau kita wak lei tam lei, wak ikut perasaan wahyu marah. Perasaan marah jadi wahyu kita. So wak benda tu supaya apa? Supaya nak mengenyihkan perasaan, nak memuas hati perasaan marah. Hai sakcai. Ada. Maka semua tu kalau tu baik 10 tak baik belaka. Kalau tu baik 20 tak baik belaka.
Nah, saudara semua, kalau gitu akan jadi anak koti besar yang buka di hadapan dia, dia ni buat zalim kepada orang. Paling kurang sekali ia akan bertutur huduh tetap orang tu. Pergi banyak kat orang lain. Banyak kat orang lain. Oh, dia tu gini. Kadang-kadang ada sungguh dia tuai je tu. Kadang-kadang pandreng pun ada juga supaya nak orang semua benci kepada orang yang ia marah tu. Tu paling kurang cara tu. Hak berat sikit siapa tangan, hak berat sikit upah orang buat kena sehir berde apa semua. Puca mari daripada marah. Nah. Sebab tu saudara semua, ada seorang sahabat dia pergi jumpa Nabi. Kata, ya Rasulullah, kamu wasiatlah kepada aku benda yang baik tapi jangan panjang. Sekiranya jika aku pegang dengan wasiat ni, aku selamat, aku berjaya dunia dan akhirat. Ada seorang lelaki lagu tu kisah Nabi dan minta lagu tu daripada Nabi. Saudara semua, nah, tahu tak Nabi kata apa? Nabi kata, la taghdab, jangan engkau marah. Hak tu sah Nabi pesan. Maka ia berasa kata, tak hebat mana wasiat Nabi yang Nabi beri ke dia. Maka dia ulang lagi, Rasulullah, wasiat ke saya. Wasiat benda baik ke saya. Yang saya buat butuh dunia akhirat. Jangan panjang. Nabi ulang, la taghdab, jangan engkau marah. Maka dia minta lagi. Sebab dia berasa sikit. Berasa kata nak benda lain lagi, lebih pada tu lagi. Maka Nabi setiap kali dia minta tambah, Nabi kata jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Siapakah dia butuh diri dia. Ini nak ayat kata besarnya bahaya marah. Rusaknya dan teruknya akibat hujung jatuh bagi orang yang buat ikut apa yang perasaan marah, yang buat ikut perasaan marah. Saudara semua. Nah, dan hak besar sekalinya sebab marah ni buat kita bunuh orang. Bunuh orang yang kita marah ke dia tu. Tak kira sebab apa-apa pun. Nah, itu nak kata besarnya dan bahayanya perasaan marah yang apabila seorang tu buat ikut perasaan. Buat ikut perasaan marah. Nah, ada. Sebab tu saudara semua, marah ni kita tak boleh elak. Kita tak boleh lepas. Kita jangan buat turut perasaan. Kita kena up dan kita kena perubah. Dan tak begitu, kita celaka. Sebab apa? Sebab rasa marah ni dia ada seumur. Nah, dia ada dah. Tapi nak tubik, nak pecah mata. Dia berlaku sebab pun tubik. Berlaku sebab pun tubik. Berlaku sebab pun. Dan tak tahu pasal mana. Kadang-kadang tak kata. Nah, kadang-kadang atas mutu. Saya teringat sahaja saya seorang. Dia kata, mujulah ya dia khabar. Mujulah ya dia sedar. Mujulah tu rahmat Tuhan. Dia panggil ada lagi kepada dia. Dia tak begitu ke hari tu, dia tak tahulah. Rusak tu cerak dah rusak. Mati tu belum tentu. Tapi ia perasa mari lihat otak dia. Nah, berasa dengan hati dia dan naik kepada akal dia fikir nak buat benda ni. Gapo nak buat gapo saudara semua. Dia kata satu hari tu dia ni dia panggil apa? Ada masa muka sikit dengan isteri dia. Jadi isteri dia ni dia panggil dia no kepada satu tempat nak pergi beli barang. Barang tak mahal kali. Nak pergi beli barang apa? OKY sip gitu ya, atau barang yang bukan harga beribu, daklah harga beratus, 100, 200 gitu ya. Nah, maka nak tubik pergi kedai. Maka ambil rumah yang pergi kedai tu lebih kurang dia panggil 5 kilo. Lebih jauh dari rumah saya lah. Rumah saya lebih kedai 2 kilo ya. Rumah dia pergi kedai tu, nah dia panggil 5 kilo lebih kurang. Nah, saya tak payahlah dia panggil apa mana tu, tapi berlaku sungguh benda ni. Nah, maka Hawa ia kau dulu dia tu. Kau dulu dia tu. Sabar Ustaz. Tapi lek isteri tak reti. Duk panggil apa? Duk gi lagu tu.
Siapakah dia ni bahasa nak marah, bahasa dia panggil bahasa nak itu, dia pun dia panggil apa? Waktu bahasa yang marah. Tam arum ron, nah, takkan kerut,ที่เกิดขึ้น nah, wak naik motor ni pulah derah pun siapakah kejut isteri dia, pergi kemah, derah, patut, dia kata masa tu subhanallah. Dia kata masa tu jikalau Tuhan tak ada bagi rahmat ke dia dan Tuhan tak juga sedar dia, sudah dia kata gitu. Sebab apa? Dia kata aku buat dengan sebab marah, aku gerak dah nak buat derah, patut nak tebik pada batas pun lagi suruh pakai kayu, jatuh saya hutan, dia kata. Sakit hatinya dia kata gitu, subhanallah. Nah, ni nak ayat kata perasaan marah dia buat ikut dia kat sudah. Sebab apa? Pada orang dia marah benar-benar, dia hilang akal, ustaz. Orang berakal tapi supaya tak berakal. Sebab tu kelih orang marah ke orang. Dia marah-marah benar-benar perbuatan dia yang dia buat supaya dia tak berakal. Dia tak kira dah kata berapa lagu ni gapo nak jadi, tak kira dah. Sebab tu dia berpi buat prop, lepas tu sesak. Allah lah, gano pegeno lah kuat benda ni. Allah, gano tak lari aku. Sesaklah. Masa marah dia tak ada bakal ketika tu. Nah, ini saat ni kawan saya yang umur tua pada saya. Dia royak pengalaman dia. Jadi, dia royak tu bukan pada, dia kata, duduk dalam keluarga ni kena sabar. Sebab saya ni dekat-dekat nak berlaku dah lagu ni. Mujurlah tu rahsia belah lagi. Dia tak begitu ke, wak derah mutu ni 102 ni ke. Maka tu baik misalnya 4 lekok. Dia tak betul dah. Pom gitu ke. Ada gapo? Pak kayu besar, hotel depan namung tu tak tahu gapo nak berlaku lah. Kalau tak mati pun patuh kan nak tahu. Tapi hari tu alhamdulillah. Jadi ia tak ada wak ikut perasaan dak. Jadi ia boleh lagi sikit-sikit. Siapakah dia panggil, tapi hari tu tak kecek lah dengan suami isteri dia tu lepas ada klip mari tu nak marah. Dia kata subhanallah. Tu. Dan saya bahasa kata benda ni bukan dengan dia, dengan kita berlaku. Dengan saudara berlaku, saya yakin kata berlaku benda lagu ni biasa dalam rumah tangga. Dan saya hak ni tepi rumah saya dah. Tepi rumah saya dah dia panggil Run Abel. Dia dah meninggal dunia rahimahullah. Saya kata hari tu dia balas dengan Abel dia. Sebab abang dia ni lari dia tak seru dia tu main benda mabuk. Maka abang ambil barang mabuk tu pergi kenak pergi bakar api tahu. Maka dia nak marah ni gocoh dengan abang dia, sepak abang dia, ambil kayu tai abang dia. Siapa keselak abang dia. Sebab apa? Masa dia buat tu dia nak marah. Sebab jadi ketika tu supaya orang hilang akal, tak berakal. Lepas dia tes sudah, kelih abang dia berdarah, dia ada ikatan saudara ni, dia ada, dia dekat ke ikat tak butuh. Nak marah saudara mana pun abang dia. Nak marah saudara mana pun adik dia, dia ada perasaan ni kasih mesra tu ada tuai tanah di antara adik-beradik. Lepas tes pak napuk abang dia berguling darah semua begitu ni, teriak dia. Allah, orang tak lari dia. Muih kepada orang yang duk kelih hari tu. Nak masuk lari dah tak berani dia bagi ada tanya. Maka teriak sesat dia. Maka lagu ni lah pada galik. Semua orang nak marah, misalnya kelih dia panggil kisah Qabil dan Habil. Anak Habil ada yang pertama. Qabil bunuh Habil. Masa nak marah tak kira dah. Apa bukan halah batu yang akik mari tu. Dia tembah di atas kepala Habil tu. Buat Habil mati tu. Nak yang tak usaha dia. Nak apa? Nak mengenyirkan perasaan marah. Tapi lepas bunuh pak ada teriak. Sebab apa ni adik dia. Sebab tu nak kata apabila orang ni marah, dia hilang akal. Orang berakal sebab tak berakal. Sebab apa? Sebab perbuatan yang dia buat ikut perasaan marah tu, perbuatan orang tak berakal dah. Ada dia, saudara semua. Sebab tu kelih orang marah. Saya yakinlah kalau orang yang umur rundun saya ni, umur 40-an ni, saya berasa dia lah kelih goye lah kontai masa kita budak-budak dulu umur 10 tahun ataupun umur 11-12. Biasa kelih tak ingat dah nama gapo goye. Tapi hak yang berlakunya benda berlaku sungguh duk lepas isan. Lepas tu orang mari ambil wak nang ciwit dia panggil. Jadi ada seorang kalau dia goyek dia pelaik dah lah.
Jadi dia ni kerja dia buat apa ni? Buat tamna. Maka ia pergi gala. Nah, orang panggil gala apa gitu gini tu. Maka ibu dia yang tua lah orang panggil buat hari nasi. Tapi hari tu ibu mari lambat. Ibu mari lambat. Nah, tu dia. Maka jangan marah, lapar, maka tu perasaan marah. Perasaan marah, maka ibu yang marah, katok ibu yang sampai mati. Tapi, lepas ibu yang mati, bagaimana perasaan ayah? Allah sesanya. Nah, aku anak yang deraku, aku anak yang berih, aku mai songkon penlu apa gitu. Tu baik macam-macam. Sesat. Tapi saat ni tu tak sungguh-sungguh sampai tak khabar-khabar apa lah, tak sungguh-sungguh. Sebab apa? Nak marah. Sebab tu saudara semua, marah ni bahaya. Marah ni bahaya. Sebab tu agama Islam kita, Nabi pesan wasiat sungguh-sungguh. Nabi kata jangan marah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kata pula, jikalau mung boleh buat apa aku minta, aku berjanji kata mung insya-Allah masuk syurga. Kalau mung boleh buat aku minta, aku jamin mung syurga. Maka para sahabat tanya, gapo ya Rasulullah? Nabi kata jangan marah. Kalau mu tak marah sini bukan kata cabut perasaan marah tu baik. Tak, bukan begitu. Sebab tak ada siapa yang tak marah. Imam Syafi'i kata, orang yang tak marah, orang tu bukan orang. Orang mesti kena ada sifat marah. Binatang ada tak berakal ada lagi bagi perasaan marah. Apakah manusia? Jadi makna Nabi rayaknya apabila mung marah, mung jangan buat ikut perasaan marah tu lah. Tu makna dia. Bukan tak saya marah. Nah, atau satu lagi, mung jangan buat benda yang buat mung tu marah. Sebab dia marah dah, takut mung nak tak boleh. Tu makna dia gitu. Mung pisah jauh daripada benda-benda sebab yang buat mung marah. Bila takut mung marah ke, mung akan buat benda yang tak dipuji, benda yang bahaya, merosakkan mung sendiri. Satu syarahan lagi ialah apabila mung marah, mung kena jangan buat ikut perasaan marah. Tu makna dia. Kalau gitu Nabi kata, jikalau mung boleh buat benda ni, ku jamin masuk syurga. Gapo? Jangan marah. Yang marah makna dia hasad ni, saya kata ni. Kamu jangan buat benda yang buat kamu marah. Ataupun jikalau kamu marah dah, kamu kena kamu jangan buat ikut perasaan marah. Itu makna dia, saudara semua. Nah, baik. Kalau gitu saudara semua, jadi marah ni pada ghalib semua jahat. Pada ghalib, pada asal marah tu sebab nafsu ni asal marah tu semua tu pada ghalib semua jahat. Jadi ia akan panggil bui kepada kita benda-benda yang tak baik. Buka pintu panggil kelahi, buka pintu putus waris-waris, buka pintu deraka kepada ibu bapa, buka pintu panggil buat khianat, buat zalim kepada orang. Semua tu dosa besar belaka buka pintu dengan sebab marah sah. Saudara semua. Allahu akbar. Baik. Sebab tu kita semua ni kena jangan marah. Pasal guna jangan marah. Jangan marah di sini ialah kita jangan buat ikut perasaan kita marah. Jangan buat lagu tu. Bahkan kita kena kita kena tahan, kita kena sekat, jangan kita buat ikut perasaan kita. Nah, tu dia. Maka boleh jadi setengah saudara nak tanya, lepas tu nak lagu mana? Ada ubat ke tak? Yang buat kita tak ada buat ikut perasaan marah. Ada ubat ke tak? Ada benda ke tak? Yang apabila kita marah ni, dia kita buat benda ni kita hilang marah. Ataupun dia berlaku marah, lepas tu kita buat hubah-hubah ni, maka kita tak akan buat benda yang tak comel. Ada ke tak? Boleh hadis setengah tu tanya soalan macam ni. Baik, saudara semua. Jadi selepas daripada kita tahu dah, yang pertama kata kita ni manusia, sifat marah ada belaka, binatang pun ada. Satu. Yang kedua pulanya kata marah ni dia panggil bahaya sebab akan dia panggil menumbuhkan benda-benda yang tak baik belaka. Nah, sebagai kita misal ni
pecah rumah tangga, nah hari panggil punah dengan kawan, siapakah bunuh, siapakah zalim, semua kita ayat tak indah. Nah, baik. Kalau gitu, make kesimpulannya, nah, marah ni bahaya. Sebab tu kita tak boleh buat ikut perasaan yang dia kita buat apabila kita marah. Maka ubat ada ke tak? Ada. Maka saudara semua tanda, sebab tu saya minta besar-besar hati. Nah, tak kira lah orang panggil tua, muda, lelaki, perempuan. Jikalau orang panggil pun ada ada tak apa ada. Nah, tanda benda-benda baik yang kita akan royak insya-Allah. Dan kita boleh ajak orang lain. Dan orang panggil pun ya gini saudara semua. Cara mengaji ni Imam Syafi'i kata seperti kita burung natal. Cara mengaji seperti kita gelasat. Jadi apabila kita boleh dah binatang hak kita gilas saat ni itu, kita kena tambah. Baru tak lucu. Nah, maka ngaji ilmu pun supaya juga. Benar kita dapat, kita kena tulis tanda baru tak hilang. Nah, ada dia. Itu cara dia saudara semua. Sebab tu, nah, ada buk halus sutih, nah, dia panggil buk bantuk. Nah, itu boleh. Maka tak banyak hari. Sehari ni kita tulis pipi muka apa dah kata hari ni khulasahnya serup. Aku dengar hari ni gapo tak boleh. Masa saja lebih-lebih ni, ni benar boleh. Kalau ada doa pun ada doa ikut. Kalau ada buat benda buat boleh mikir pun kita benda tu mari. Nah, itu dia. Baik. Lebih-lebih lagi selepas daripada kita tahu saat ni dah kata marah ni anak koci besar yang buat orang tu celaka, jika dia buat ikut perasaan dia yang marah tu, nah, ada. Belum nak pergi nak ayat hubak, sikit saya nak sambung. Saudara semua, saya di rumah ni ada pegang peringkat dan orang panggil Potok Khatib di rumah ni. Maka pada golek masa tu email dulu, Datuk email baru ni, lepas Datuk email dulu mati. Jadi banyak dia berlaku masa muka, dia berlaku bala kelahi di antara suami isteri ni banyak mari nak tolong clear. Nah, maka mari di rumah. Nah, ada. Maka banyak benar daripada isteri dan suami sesat sebab berlaku bercerai. Padahalរឿងที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่อง sikit je kadang-kadang. Kadang-kadang sebab nasi lama masak sikit, lambat masak. Tu pucuk dah wakwi, marah, maka Nah, lepas tu jadi besar padahal buku nasi je. Tapi dengan sebab marah ni, itu biar halai habis. Suami pun tak ajak Allah, isteri pun tak sama-sama akak suara, akhir pak, pada sekarang ni dia kedua aku ceram. Jom. Dan kena-kena orang wak nak marah terajak, aku ceramu 3. Sudah. Tak lek-lek apa bila-bila. Malaikat isteri pergi belakang lain dulu. Bukan mudah lah nak klik mari semula ni. Nah, tu dia. Kalau gitu banyak benar. Mari pak batu, nak buat lagu mana baba, nak ukai masa lagu mana, Allah sesanya saya gaduh tu gitu. Nah, ini sekadar dia panggil becek orang yang kasih je baru ni. Tak sampai bunuh lagi. Tak sampai awak kena sihir lagi. Tak sampai dia panggil benda awak besar-besar lagi. Nah, ada. Kalau gitu, saya ulang sekali lagi nak kata marah ni bahaya, marah ni bahaya, marah ni bahaya yang mencelakakan seorang. Sebab tu kita kena ada sungguh-sungguh hubak bagi marah. Maka hari ini saya akan sebut satu persatu hubak marah. Jikalau kita marah, nak hilang waktu mana? Jikalau kita marah, nak kita ni boleh tahan dan tak buat benda hak marah su kita buat tu, ada gapo hati hubak tu. Nah, sebab tu saya kata ni ada kali tanda. Saudara semua. Baik. Kalau gitu, hubak dia nya apabila seorang tu marah, cara nak sekat, nak tahan dia ataupun nak selamat diri kita, nak tahan diri kita, tak siwi kita boleh buat ikut perasaan marah yang kita berasa tu daripada benda tak molek tadi tu. Nah, maka ia ada semua di sini dalam nekanton. Sebab ni pun insya-Allah
insya-Allah kita marah secara mana pun kita tak akan buat benda-benda yang tak baik yang marah suruh kita buat. Jikalau kita buat nekara ni. Maka nekara ni bukan kena buat semua. Nah, pak perkara mula-mula kena buat, hak dua lagi tu kita sekadar dalam perasaan saja. Nah, baik. Kalau gitu, yang pertama ni gapo? Semua ni daripada ajaran Nabi. Nabi ajar kita semua, bukan daripada. Jadi gini saudara semua. Benda ni setiap benda ia ada ubat. Setiap benda ia ada ubat. Tapi kalaulah doktor ni dia boleh pubat apa ni? Boleh pubat penyakit hak sakut paut dengan apa? Dengan tubuh badan saja. Ia tak boleh pubat benda yang bersangkut paut dengan hati, benda dalam, benda batin. Luka ia pubat boleh. Kena pisah ia jahit boleh. Nah, naik dia panggil apa jadi gatal kurat. Nah, ia ada ubat. Nah, ataupun dia panggil apa nyakit kepok ia ada ubat. Nah, nyakit tu ni bomo ia boleh ubat-ubat ni. Tapi kalau nyakit batin, nyakit dalam, nyakit perasaan, ia tak boleh ubat. Tak boleh ubat. Maka nyakit yang ada pada hati ni bukan roh wacai ni, ai nyakit baik ni, bab sifat-sifat hati ni. Nah, hak ni ubat dia ugamosa ya. Ugamosa saja. Nah, maka saya cari ubat lain tak sia. Dan sebab apa? Sebab ia bukan ubat. Ia bukan ubat dia. Nah, nyakit ni supaya ubat lah. Misalnya nyakit apa ni? Nyakit pas kita pergi comot ubat kata nak siarut mana? Ia bukan ubat dia. Ni bersupa nyakit batning ni ia berhemo semua ni bukan dan dia. Ia memang khamru ubat dan ni. Hak ni ya agama. Sebab tu kita kena terima daripada Nabi. Nah, ada dia. Sebab tu penyakit marah ni maka daripada penyakit yang bahasa batin. Penyakit hati. Nah, ada dia. Sebab tu ubat dia kena terima daripada Allah dan terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara semua. Kalau gitu, tanda baik-baik. Yang pertama, apabila kita berlaku marah dan kita tak siwi kita buat benda yang keji dengan kita buat ikut perasaan tu, nak sekat situ tu, nak pagar situ tu, yang pertama kita kena kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, sebab ia ada hadis Nabi kata bermula marah ni daripada syaitan. Syaitanlah yang bubuh api, waswas kita ni, kita nak marah, nak kita buat benda-benda yang tak baik kepada orang lain. Sebab tu kita kena panggil apa? Minta dengan Tuhan kita selamat daripada waswas dan tipu daya syaitan. Dengan kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaiton. Ulihkan tu. Supaya apa? Supaya syaitan lari gipat, maka kita selamat daripada apa? Daripada waswas dia dan tipu daya dia. Itu kantong yang pertama. Apabila perasaan marah-marah pop, hak ni dulu. Nah, misalnya kita ayah dengan anak ni mari perasaan marah pak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu dulu. Itu tangga pertama. Maka walau begitu pun saudara semua, bukan semua orang ni berkata pak hilang belaka dak. Kena-kena orang ya nyakit ia tak berat. Marah yang ada pada dia tak teruk. Maka marah pop dia kata a'udzubillahi minasyaiton. Sia dah. Nah, walaupun tak habis kali tu, tapi dah tupu dah. Marah yang hak tajam tu pas tupu. Jadi wak uya tak ada buat benda hak marah suruh buat. Nah. Jadi di sini belum saya nak pergi tu saudara semua, selitah dan otak saya learning satu benda, takut lupa lagi. Takut lupa. Saya selalu dah takut lupa. Maka saya. Jadi saudara semua boleh hadir dalam ramai-ramai ni yang bersama kita lebih kurang 80 orang ni, dan kita minta share lagi, insya-Allah ramai lagi. Boleh hadir setengah-setengah biasa klip yang saya biasa klip juga tak apa seminggu lagi. Dalam 4 hari, 5 hari lepas gitu ya.
Masa saya tak boleh ngajar, sakit tekak tu. Nah, saya klip. Nah, 4 hari dah tak silap, 4 hari lepas. Jadi berlaku tu nampak kawasan tu di Indonesia ataupun di tanah Arab. Klip tu tak atas syirat sebab dia pukul ramai jauh. Sebab apa? Sebab dia ambil daripada Kelang wong compit gitu ya. Nah, negeri Arab boleh hadir negeri Arab, tapi tak tahu negeri mana boleh hadir. Jadi ada seorang ayah ni, dia kelip dengan kereta dan dia nak lekak masuk rumah dia pintu kata. Nah, kalau ramai-ramai tu ni, kalau siapa kelih minta komen kata ya kelih dah. Ramai-ramai tu dia kata siapa kelih klip hak saya duk ayat ni, komen tu mari kata ya orang panggil ustaz ya babo saya kelih dah klip ni. Nah, tu. Jadi dia panggil pun leka pahui betul dengan pintu nak masuk tu, tapi pintu ditutup tak buka lagi. Maka dia pejak kerek pin supaya orang dalam rumah keluar mari buka. Tu dia. Maka lepas pada awak lagu tu tak ada siapa keluar mari buka. Daripada anak dia, isteri dia, tak kira lah orang dalam rumah tu. Nah, lama dia pun pin lagu tu. Nah, maka wak lama kala padahal lama mana bukan tak apa 10 minit. Tapi dia berasa kata lama. Maka boleh hadir dia duk ngit tepat dengan sebab lain dah, tempat kerja dia ke, dengan saing dia ke, dengan dalam niaga dia ke, tak tahulah. Wak dia tu punah arum dah. Boleh hadir. Nah, maka klik mari pak, mari panggil pun mari buang dengan lambat buka pintu pula. Nah, pin tak buka. Pin tak buka. Pin tak buka. Pin tak buka. Lagu mana saudara semua? Ya hundur kereta. Nah, dan tengah ya hundur kereta tu anak itu baik. Subhanallah. Anak perempuan umur 5 tahun gitulah kita kata, 5 tahun 6 tahun. Tu lagi pak nak buka pintu lah kepada ayah tu. Padahal ayah hundur kereta siap dah tepuh Nah, tepuh pintu dia tu nak motong anak dia. Pintu pun punah kabeh pintu. Nah, wak dengan anak marah tu. Maka pintu rusak, kereta pun rusak. Tapi seperti saya kata ni lah, orang dia nak marah dia hilang akal. Jadi wak perbuatan yang jikalau dia khabar dia kata aku gila. Jikalau ia berakal, jikalau ia khabar, dia kata, aku gila, aku ke awak benda ni, gila ke aku ni? Gitu. Saudara semua. Maka, dia turun mari dengan suara, beradu diri. Jadi anak dia tu, turun mari pak, anak tu tak mati, tapi gak tak tahulah. Khabar lagi dia ambil kapak anak dia, teriak lah. Bukan anak dia, dia saya. Tapi kelih, dengan perbuatan dia tu, dengan sebab marah tu, lagu tu dia buat. Ni, semua tu, nak kata, ayat kata, ni benar-benar bahayanya marah ni. Dan kita pergi lagi sama sebab masa dah lagi. Jadi di hari ni kita kelih dalam klip klip lepas date ke banyak lah negeri Siah diri ni. Nah sebab dia panggil sang kereta apa siapakah bunuh takir tikai balah semua berlaku sebab marah tu, marah. Allahu akbar. Baik, kalau gitu kita kembali klik kepada hubah ni. Yang pertamanya kita kata a'udzubillah minasyaitonir rajim, berulang-ulang. Maka jika kalau siang hak tu perasaan marah tupuang hak tu, alhamdulillah cukup. Sebab apa? Sebab tujuan kita nak pubak taksir kita buat ikut perasaan marah tu saja. Dia tupu dah tak ada buat dah, cukup lah, tak nak buat lain dah. Baik, tapi misal kata dah tak habis lagi perasaan. Kata dah a'udzubillah minasyaitonir rajim dah, ulang-ulang dah, tapi marah duk ada situ. Tak habis-habis. Kalau gitu kita pergi kepada tangga yang kedua, hak Nabi ajar kita. Gapo? Nabi kata, "Idza ghadibta falyaskut." Apabila berlaku tumbuh perasaan marah dalam jiwamu, ada sebab yang buat kamu marah, sama ada perbuatan daripada anakmu, perbuatan daripada isterimu, tak kira lah, kawanmu tak kira. Perasaan marah, dia mu marah pak, diam. Hendak diam dah paling belakang dia.
Dia panggil apa? Usaha lawan dengan perasaan marah dia tu. Nah, tu. Lepas tu tamcai hailong sekali. Jangan duk fikir hal nak marah tu. Duk gambar muka orang nak marah, jangan. Buka dia tu baik. Lepas tu dia hening gitu. Dia. Kalau ada benda boleh ikat tangan dia misal kata. Gitu dah benda tu. Yang penting tak si dia buat benda yang tak baik kepada orang lain. Itu saja. Kalau gitu, yang pertama suruh ataupun pihak ni tak apa yang mula-mula ni. Bawa pergi pasal nak marah orang, dia dulu mula-mula. Bawa dia apa? Tak habis lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi a'udzu duduk yang kata yang kedua. Boleh juga. Tukar. Nah, jadi yang pertama dia tunggu pasal dia. Jangan kita kata huduh. Yang kata. Sebab apa? Dia kita marah. Lepas tu kita kata huduh orang dengan bahasa marah, kita juga buat widama tu murid kita. Lebih-lebih lagi rumah tangga, suami isteri ni. Dek suami nak marah. Nah, suami pun diam dan isteri pun lebih lagi kena diam. Dan juga jikalau isteri nak marah, kita diam dulu. Jangan repang akak suara supaya tak besar buku, tak besar tak ada besar masalah. Dia dulu. Dia tak habis lagi marah, kata a'udzubillah minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Nah, baik. Yang ketiga, hak Nabi ajar kita hubak. Nabi kata apa? Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Apabila seorang daripada kamu tumbuh perasaan marah dan nak marah kepada seorang, dan ketika ia marah tu dia duduk berdiri dah. Dah duduk depan orang yang nak marah kau, tak kira lah. Tapi ketika tumbuh perasaan marah tu, ia berdiri ketika tu. Maka Nabi kata, hendaklah dia duduk. Jikalau kamu berlaku nak marah tu, ketika kamu duduk berdiri, maka hendaklah kamu duduk. Jadi, dengan kelecom yang Nabi ajar saudara semua. Yang pentingnya, tak sewi kita tapak tangan. Tak sewi kita mudah buat benda kita nak buat, ikut nafsu kita tu. Maka orang duduk, ia lambat nak buat daripada orang berdiri. Dia kena bangun, kenapa kena pergi gitu. Nah, dan jika dalam rumah kita, nak marah dengan adik kita, dengan adik kita, cabut diri, masuk bilik, hening sore, lepas tu kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada, tu cara dia, cara agama ajar kita. Kalau gitu, apabila kamu marah dalam keadaan kamu berdiri, hendak kamu duduk. Dan Nabi kata, dan jikalau tak habis lagi perasaan marah, ketika kamu duduk, kamu tidur. Subhanallah, tidur. Nah, dia panggil ngiring, tak pala. Nah, aduh. Sebab apa? Sebab tujuan semua tu tak sewi mu siapa tangan. Tak sewi mu ambil benda buat tak baik kepada orang lain. Itu punca semua. Kalau gitu, kamu diam. Lepas tu ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu duduk, ngiring, gitu. Tu dia. Baik, saudara semua. Dan jikalau tak habis lagi, wak dah tu, dia pun wak dah, hening dah. Nah, tak ada lagi. A'udzubillah dah, berulang-ulang dah. Tak ada lagi. Duduk dah. Kalau diri ke, tak habis lagi. Tidur dah. Jikalau tak habis lagi ke, dia tak habis lagi. Dan Nabi kata kan? Nabi kata, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah ni daripada waswas syaitan, tipu daya syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya syaitan ni dijadikan daripada api. Nah, itu dia. Wa inna ma tutfa'u an-naru bil ma'. Dan sesungguhnya dimapuhkan api dengan air. Jadi syaitan marah daripada syaitan. Syaitan dibuat daripada api. Maka api ni yang nak mapuh dia air. Nah, sebab tu Nabi kata apa? Wa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka apabila kamu marah dan tak habis rasa marah, hendaklah kamu ambil air semaya. Ni we kena air. Hendaklah kamu ambil air semaya. Nah, itu dia. Dan pada riwayat yang lain Nabi kata, hendaklah kamu pergi maning. Yang penting yang kena air, tubuhmu kena air tubuhmu. Nah, saudara semua. Allahu akbar. Ini punca. Sebab tu kita biasa kelih orang Arab. Dia balopak simu air.
Nah, tu dia. Sebab apa? Semua air nak siang marah. Nak tupu marah. Nah, tu. Maka saya rasa jika wak hening ni ya hilang dah. Hilang dah. Pada kali hilang dah. Sebab apa? Dia dah. Hening dah. Sabar dah. Dah. Lepas tu kata a'udzubillah pula dah. Lepas tu duduk pula dah. Tidur pula dah. Ambil semaya. Payahlah nak tapak tangan tu. Nah, tu dia. Lebih-lebih lagi ambil semaya pula. Lebih-lebih lagi masuk manilah jambai pula. Nah, harapan kena tu ia akan tupu perasaan marah tak ni. Nah, tu dia. Itu kanton hak Nabi ajar kita cara nak kita tu dia panggil tahan marah dan tak ada buat ikut perasaan marah hak kita berasa nak buat daripada benda yang tak baik itu. Saudara semua. Nah. Baik. Dan yang kelima daripada benda yang akan sekat kita daripada kita buat ikut perasaan marah yang ada dalam jiwa kita tu ialah kita ada perasaan takut ke Tuhan dan takut ke berseksa hak Tuhan akan seksa kita apabila kita buat benda tak baik ni. We ingat benda tu. Kita gambar benda tu. Misal kata kita nak marah, kita nak tahu kan. Maka tahu ni demo sakit dan demo mati kadang-kadang. Maka ingat seksa orang yang buat nyanyi kepada orang lain. Kata dia ni kena seksa dengan aku. Ataupun ingat kata bunuh orang ni dosa besar menyebabkan dia kekal dengan aku. Dia ingat seksa lagu tu. Jadi dia nak buat apa? Dia ingat seksa. Jadi kalau aku buat lagu ni apa aku dapat? Perasaan takut ke Tuhan itu ada. Nah, maka benda ni benda yang baik besar yang akan mentupukan perasaan marah buat dia tu tak boleh buat benda yang marah suruh dia buat daripada benda yang tak baik. Maka di sini saya teringat saya panggil apa kisah yang berlaku dengan seorang raja. Jadi raja ni perasaan marah tu biasa raja ni dia tak kena ngati dia yang marah. Nah, tapi dia ni raja yang baik yang ada rasa takut kepada Allah, maka dia bimbang takut dia ni bopi mari marah dia terlupa buat benda yang tak baik menyebabkan dia tu dia panggil apa menyebabkan dia tu kena marah dari Tuhan. Sebab tu dia tulis dalam kertas keping yang jadi dia bui kepada orang yang dekat dia semua dan pesan jikalau mung kelih aku marah mung hulah kertas dekat aku. Apabila mungkin aku marah tak kira masa mana pun menghulur kertas ni kepadaku. Supaya apa? Supaya isi kata ele kertas tu boleh buat aku khabar, boleh mentupukan rasa marah aku ni yang buat aku tak buat benda yang tak baik. Nah, gapalah kertas tu? Dia tulis kata kana? Tulis kata kana, saudara semua. Dia kata celakalah bagi seorang raja tah bombing ni apabila dia buat perbuatan yang menyalahi perintah Tuhan yang Maha Kuasa. Raja sekalian alam. Nah. Dan Allah kata, wahai hamba-Ku, ingat kepadaku ketika memarah, nescaya aku siaplah kepadamu ketika aku marah. Allahu Akbar. Comel. Jadi ada diriwayat dari hadis qudsi Tuhan kata, wahai hamba-Ku, mu ingatlah ke aku ketika mu marah. Jadi mu nak buat gapo tu ingat aku tu, ingat kepada aku ni. Kata mu nak buat tu kena kedak yang mu nak buat tu. Supaya apa? Supaya apabila aku marah kat mu tu, aku siaplah kamu. Gitu. Maka raja ni dia tulis isi ni dia kata kepada orang tepi dia, maka dia besar apabila dia marah hulah kertas ni supaya dia baca apa dia ingat buat dia panggil apa tupu marah dia. Maka alhamdulillah sebab berkat kertas ni isi yang ada dalam tu buat dia tu tak banyak dia tinggal daripada benda yang tak baik apabila dia marah. Jadi dia tak buat dah. Ada semua. Kita pun supaya kena ada benda ni dalam jiwa kita. Wak kita ingat. Kata jangan kuat lagu ni ni. Kalau kuat lagu ni gini aku akan dapat dunia dan akhirat dapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang keenamnya saudara semua iaitu kena dengan hadis yang kita baca hari ni.
Tu. Semua saat itu mukaddimah. Nah, masuk sampai kepada hadis yang kita baca hari ini. Jadi, yang keenam, tujuan yang menupukan dia panggil pemarah kita, yang sekat kita, kita tinggal dia panggil buat ikut perasaan marah ni ialah kita lobo kepada pahala yang besar yang Tuhan nak beri kepada orang yang tahan marah. Tak ada buat ikut perasaan marah. Ni, nak kepada pahala ni, nak kepada kelebihan ni yang besar luar biasa Tuhan beri kepada orang yang tahan marah ni. Nah, nak buat bercakap aku kuasa boleh buat ni, tapi tak apalah, aku nak sabar supaya apa? Aku nak dapat balasan di akhirat kelak. Yang luar biasa hak Tuhan sedia dekat aku. Itu dia. Maka ni semua ni nekara ni ubat bagi perasaan marah. Mentupukan dia yang buat kita tu selamat daripada buat benda-benda yang tak baik dengan sebab kita marah. Nah, saudara semua, marah ni bahaya. Marah ni dia panggil apa? Merosakkan dunia ni. Marah ni merosakkan dunia ni. Marah. Nah, ada. Allahu akbar. Baik, saudara semua. Kalau gitu, hadis ni apa makna hadis ni? Dan Nabi kata mana? Nabi kata, siapa-siapa yang tahan marah. Jadi dia tak ada buat ikut perasaan marah suruh buat dak. Nah, ada. Perasaan marah suruh kata kat orang, tak kata dak. Perasaan marah suruh dia tel orang, dia tak nak tel dak. Perasaan marah suruh bunuh orang, dia tak bunuh dak. Perasaan marah suruh dia ni dia pakai nak barang orang, dia tak kena dak. Perasaan marah suruh dia balas kelik, dia tak balas dak. Ni tahan. Padahal wa huwa qadirun ala an yunfizah. Padahal dia kuasa, dia boleh buat sangat. Orang kata ke dia boleh kata kelik. Nah, orang tel dia boleh tel kelik. Orang kena barang dia boleh kena kelik barang orang. Nah, orang bunuh adik dia boleh bunuh. Jadi dia boleh buat, tapi dia tak buat. Sebab apa? Dia tahan marah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana lain, bukan kerana dia takut, bukan kerana dia takut masuk gau, bukan kerana dia takut orang kelih dia tak molek, tak. Semua bukan kerana benda lain, kerana Allah. Nah, ada dia, kerana Allah. Lepas tu, jika dia tahan marah lagu tu, dia sabar, dia tak ada buat ikut perasaan marah dia tu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, gapo dia dapat? Tuhan panggil nama dia Allah. Panggil dengan bentuk mulia. Bentuk mulia. Di hadapan orang ramai-ramai, manusia semua semenjak Nabi Adam sampai kiamat. Nah, Tuhan panggil dia nama untuk nak beri apa? Nak beri benda besar ke dia. Seperti kita ni lah. Misalnya kita nak mulia orang seorang, nak mengagung orang seorang, nak mengakak jauh tinggi, nak beri orang semua tu kasih ke dia, nak beri hormat ke dia. Nah, maka kita percuma semua dah apa. Misalnya ambil apa saya apa saya buri ni. Nah, apa saya buri ni? Nak apa nak akak orang seorang saya buri ni. Kata dia adalah orang yang paling baik sekali. Maka dia panggil orang besar, panggil orang semua bercung penuh di lamai nak apa saya buri. Makaคนดีที่สุดคนดีเมืองสายไม่มีใครเหมือนเนี่ยเชิญออกมารับรางวัลได้ครับชื่อนี้นามสกุลนี้ตรงตัวเบmari Allah semua orang yang puluh-puluh ribu kelih belaka ke dia Allah hebatnya ni pun supaya padahal Tuhan nak wi sulit tak wi siapa tahu boleh benar baik Tuhan nak wi ni yang lipat ganda ni boleh nak wi nyanyi tak ada masalah tapi Tuhan dah Tuhan orang dah baik Tuhan akak halus dah Tuhan tunjuk dah kat orang lain. Kata, ya ning aku redha ke dia. Ya ning ku kasih ke dia. Ya ning ku suka ke dia. Ya ning ku cinta ke dia. Tuhan akak pun dah. Ning Tuhan. Tuhan tak nak susuk gitu dak. Dak. Nah, ada. Lepas tu kelih Tuhan akak. Bukan dunia saja dak Tuhan akak. Akhirat esok yang tocrak. Sebab apa? Dunia ni orang sikit. Misal saya ataupun seorang manusia nama Ahmad. Ya orang baik dekat tempat ya, lek apa ya. Maka ni apa akik? Sekadar berapa ribu ya, 10,000, bulan 10,000. 10,000 tu dia tahu kata dia hebat. Tua patik tak siapa tahu. Pak apakah tua lok? Tak siapa tahu ya. Nah, walaupun tahu tua lok, sikit lagi orang. Walaupun banyak dah. Learning 7,000 juta orang. Oh kalau dang 7,000 juta, sejak dah. Tapi Tuhan tak gitu. Tuhan ambil semenjak Nabi Adam sampai kiamat. Tuhan naik akak dia. Allahu Akbar.
Semua orang di padang mahsyar akan kenal nama dia. Akan kenal nama ayah dia. Dan semua orang kata, alu dia ni. Tu. Patah kata, tak ada semua. Allahu Akbar. Jadi, Tuhan akan panggil nama dia di hadapan orang ramai di padang mahsyar untuk nak apa tu? Nak rangwan. Apa? Yang pertama, engkau ahli syurga. Yang kedua, dalam ramai-ramai bidadari, mu pilihlah mu nak mana. Nak banyak mana? Baik. Allahu Akbar. Bidadari ni saudara semua, Allah. So kata orang panggil apa? Suruh pilih. Semua bidadari cantik. Tak ada orang tak cantik, tak ada. Semua tu cantik belaka. Semua dengan tak ada istisna. Memi kome. Semua tu jangan sempurna belaka. Memi titik. Semua. Nah, siapakah datang hadis yang sahih? Nabi kata dalam riwayat Imam Bukhari. Nabi kata mana? Nabi kata, jikalau ada seorang perempuan daripada bidadari, turun ke bumi. Dia atas langit tu. Dah syurga. Tapi misal kata Tuhan izin seorang daripada bidadari turun ke bumi. Nascaya cerah habis. Nur yang ada pada dia tu cerah habis di antara bumi dengan langit. Bumi dengan langit cerah habis, cerah. Jadi cahaya belaka. Sebab cerah dia panggil bidadari itu. Satu. Yang kedua pula akan bau sedap semua. Akan keluar bau sedap habis di antara bumi dengan langit. Sedap habis. Sedap habis baunya. Dan bau tidak ada, bau atas dunia tak ada. Sedapnya tak boleh nak rayak. Lepas tu lagi pula Nabi kata, bahkan jikalau benda, kan kelubung lah kita kata, benda yang perhiasan, yang seorang bidadari yang dia makan atas kepala dia tu, tu bukan bidadari lagi, benda yang awak makan dia atas kepala dia tu. Ada satu tu Nabi kata lebih baik daripada dunia dan benda yang ada di dunia. Baik benda ni lagi, kain mani ke, baik tu lagi. Tu seorang baru. Ayat kata hebatnya bidadari. Lepas tu kalau tu hewi ikut tu nak pun tak apa dah. Tu kata ambil kamu ambil 5 orang tu. Cukup lu hebatlah tu. Tapi dah. Tuhan nak mulia lagi, nak menghebatkan dia lagi. Tuhan kata, pilihlah mu nanya anak, ambil. Lepas pergi masuk syurga. Allahu Akbar. Ini balasan orang yang daripada marah, marah, tak ada buat ikut perasaan marah. Ini dia panggil apa balasan dia. Subhanallah, besar gitu lalu. Sebab apa saudara besar lalu? Sebab apa? Sebab marah ni merosakkan dunia. Sebab marah merosakkan dunia. Hari ni semua yang berlaku rusak serata tempat ni sebab marah. Bukan daripada marah. Mari daripada marah belaka. Sebab marahlah berlaku perang negeri ke negeri. Sebab marahlah berlaku khanak-mengkhanak. Sebab marahlah berlaku bunuh-membunuh. Sebab marahlah berlaku zalim-zalim. Sebab marahlah berlaku semua benda. Sebab tu agama nak sekat tak saya berlaku hara-hara. Tak saya berlaku benda tak baik, maka nak sekat puca dia, tonton dia, apa? Marah. Cara sekatnya ni. Jangan marah. Buat ning dan jika mu tak marah, mu tak marah, mu tak ada buat ikut perasaan marah, ni aku sedia balas kamu yang hebat semacam ni. Allahu Akbar, saudara semua. Kalau gitu, besarnya orang panggil apa ni? Dia marah. Saudara semua, saya teringat satu kisah yang berlaku di masa salaf dulu. Jadi ada seorang cucu Nabi nama Ali Zainul Abidin Ibn Husain. Jadi Husain itu cucu Nabi, Ali anak Husain cicit Nabi. Maka Ali Zainul Abidin ni seorang ulama besar dalam agama kita Islam. Maka terkenal sungguh-sungguh hebat orang yang duduk di Mekah pada masa itu. Maka banyak orang berdeki ke dia. Maka ada seorang upah, jadi ada seorang yang benci, yang ada perasaan nak marah kepada
orang panggil apa? Cicit Nabi yang nama Ali ni upah seorang orang yang mulut huduh. Mulut huduh kecek kasar. So gi kata kepada Imam Zainal Abidin ni dalam majlis dia. Dia duk mengajar apa? Masuk gi pak kata huduh dah. Upah orang seorang. Maka yang ni orang jahat, orang karut. Dan di masa tu belum tu jadi orang baik besar. Lepas dah tu jadi orang baik besar. Jadi dia lobo ke duit. Maka duit ni bahaya setiap masa, bahaya duit ni. Jadi banyak orang juluh lubang jatuh dalam neraka dengan sebab duit. Banyak. Orang alim pun ada gelecah minta selamat. Nah, tu dia. Orang besar, orang tak setiap pekat. Ramai orang juluh lubang dengan sebab duit. Dah kita minta selamat daripada benda ni. Allah Akbar. Maka dia lobo ke duit. Maka pergi orang ramai beratus atau beribu orang dalam majlis. Nah, maka dia pergi pak di depan. Bangun kata mana dah. Mu ni dia panggil apa? Mu ni pembohong. Mu ni dia panggil akhlak tak baik. Mu ni dia panggil apa? Benda macam-macam dia kata. Uduk kata. Lepas tu Imam Ali Zainal Abidin ngakak pada. Dia ngakak mana gitu. Nah, dengar apa yang dia kata. Kata. Saya nak habis buah. Habis buah. Banyak pelajar duk maki. Orang lain tu nak boleh belaka dah. Tapi Imam Ali tu diam. Semua tu dia belaka. Dengar dia kata. Buah pia kata habis pak. Buah pia dengar atau suara senyap. Maka Imam Zainal Abidin, anak Husain, dia panggil jenguk kepala. Dia kata, saudaraku, habis dah ke? Benda mana kata habis dah ke? Jadi, bukan menyanyi tu. Tanya baik-baik, tanya betul-betul. Hak mung jadi nak kata ke aku tu, adakah habis ke ada lagi? Nah, maka jawab dia, orang kata ni, dah habis dah. Sekarang ni aku nak kata kamu. Nah tu. Bola dia jawab kata habis dah. Maka apa kata Imam Zainal Abidin? Saudara semua, kalau kita lagu dengan kita taati orang beratus dalam majlis kita. Kita taati orang beribu. Orang ada 3 orang ya. Tiba-tiba ada orang lain seorang main maki kita. Pasal mana kita? Ya apa? Ya hakna kita depan orang depan pasangan kita, depan orang ramai. Oh, tak jang kita. Cerak tak jang. Buku ni orang panggil apa? Mecop lah. Kalau kita mecop. Nah, tang hat pai kang nang. Gitu mau kita ni lagu tu. Nak ya atanya. Tu. Tapi Imam Zainal Abidin ni anak Husain ni lepas daripada dia tunduk akak kepala mari pak tanya, adakah ada lagi ke habis sekarang ni saja? Orang kata dia kata habis dah. Dia kata terima kasih. Allahu Akbar, saudara semua. Terima kasih. Terima kasih saudaraku yang kamu nasihat kepadaku. Jadi banyak daripada benda yang tak baik yang ada padaku tu mung tolong royak kepadaku. Terima kasih. Nah, saudara faham minta faham molek perkataan saya nak siapa ni? Faham molek. Jadi Imam Ali ni kata mana? Kata, saudara, saya terima kasih banyak-banyak kerana engkau nasihat ke aku. Kerana engkau nasihat ke saya. Jadi engkau royak benda-benda tak baik yang ada pada saya. Supaya saya khabar, supaya saya tahu. Maka saudara yang dikasihi, ambil tahulah. Ini benda kamu tahu saja. Daripada benda yang tak baik, benda keburukan. Di sana banyak lagi benda tak baik yang tak tahu. Maka walau begitu pun terima kasih yang akan nasihat ke saya. Maka Imam Ali ni ya kaya. Dia panggil budak dia, tengah mari duit. Ambil duit orang ni. 1,000 dinar. Ambil duit, kita ni duit 1,000 dinar. Ambil. Siapakah orang kata hak ni tu dia bohong ya. Sebab apa? Semua benda yang kata tak ada sama habuk kali. Pada Ali, orang baik sungguh. Tak ada sifat yang keji, tak ada langsung. Nah, dia tiru tak cer dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara duduk, cara makan, cara berjalan, cara tidur, cara apa semua tiru tu tak cer dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rasa malu lah. Orang kata dia pasal malu. Dah tunduk kepala. Dia kata, duit apa ni? Dia kata, saya hadiah kepada engkau sebab engkau buat baik ke saya. Nah, maka terimalah hadiah saya yang saya beri kepada engkau.
Nah, sebab apa? Sebab engkau nasihat ke saya. Maka saya nak benar-benar bernasihat. Tapi tak ada orang nasihat saya, maka engkau menasihat, terima kasih. Tadi saya beri duit, hadiahkan. Kau tak ngomong madu. Orang kata ke dia, padahal dia tak ada nganying, tak ada. Bukan kata sedang tak ada, ya perasa ada sungguh. Orang baik ni dia suka baik ke orang lain. Siapakah orang yang kata ni mengaku? Dia kata, maaf ke saya, imam, maaf ke saya. Saya ni ada orang upah saya. Saya mai kata lagu ni. Padahal semua saya faham belaka. Engkau tak, kemah pun tak ada benar-benar aku kata sana. Nah, tu. Maka Sayyidina Ali suka pula. Dia panggil pun cucu Nabi Ali Zainal Abidin suka pula. Dia kata, setara tu ya, tak royak. Kalau royak aku ya, naknya anu duit ambil. Mah wak ribu lagi. Duit dia 2000 dinar. Saudara semua. Ini pucuk. Daripada marah. Tak balas jahat kepada orang buat jahat kita. Nah, lepas tu contoh kita yang paling baik sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mari pegang baju ni aku ni. Dia panggil ni pegang baju gitu. Dan kata huduh ke Nabi. Siapakah bekas tekak Nabi, bekas baju yang dia pegang ya rat siapa kena nyawa tok dia, bopi ya wepak tu bekas muka Nabi. Tapi Nabi senyum. Nah, Nabi tak marah pun. Ni Nabi kita. Maka ni berlaku dengan cucu dia. Buat. Nah, ada saudara semua. Allah. Ini orang baik. Jadi, jika orang buat jahat kita, lepas tu kita buat jahat dia kata, maka pasti apa baik? Tak baik. Kita kata dia tak baik. Kita tak baik juga. Jika kita buat supaya dia buat. Tapi hak berlaku sungguhnya, kadang-kadang orang buat kita, dia panggil 5 je, kita buat dia 10. Nah, jadi kita bahasa kata man lagu tu. Kita bahasa ning bau dia, ni bahasa hebat aku. Dia mari pak aku atau lapar. Pen tahu tu. Dia mau buat aku 5, aku buat 10 ke dia. Ni baru jadi. Ni bang lu pucai. Bukan lagu tu bukan. Itu bukan daripada agama tu. Tu syaitan terus syaitan tu. Nah, tu dia. Adapun orang agama, orang ikut Nabi, orang ikut Quran, nah, hening. Nah, dia tak maki ke orang. Nah, dia orang panggil tak balas jahat kepada orang. Itu dia, saudara semua. Kalau gitu, orang yang tahan marah ni, dan berlaku sekali lagi, saya nak panggil Imam Zainal Abidin juga, saudara semua. Jadi, pada suatu hari ni, dia nak ambil air semaya. Dan ada kodai dia, hamba dia seorang perempuan, hamba dia perempuan tu, dia panggil pun ambil air mari. Dan tu cuah, bahasa tangan. Cuah je, kau masa muka itulah, ada orang cuah ke dia. Seorang hamba daripada perempuan. Maka seorang perempuan itu tu jadi bekas hulu kebesar yang dia pun dia panggil besar berat lah. Duk pegang cuah itu tu telucuk dia panggil apa kendi yang besar tu jatuh pop atas kepala Imam Ali Zainal Abidin bin Husain ni. Nah, wawi luka berdarah. Nah, tu dia. Nah, maka ya orang panggil apa? Nak marah. Paling nak marah kepada hamba dia ni sebab apa buat dia lagu tu. Tiba-tiba hamba dia kata, wal kaziminal ghaiz. Tuhan puji orang tahan marah. Tak ada buat ikut perasaan. Imam Ali dan Abidin dengar lagu tu, dia kata, ya, aku sabar. Aku tak buat ikut perasaan marah. Pada Hasan nak marah Hasan. Perempuan hamba yang baca ayat Quran tu dia. Dan juga saudara semua daripada Hubat juga. Hubat dia panggil pewih marah. Wi marah tupu baca Quran. Dan baca qul a'udzu birabbin nas. Hamak syaitan. Nah, ya ada sama daripada tambah daripada ni tu tambah sekali lagi. Baca Quran, baca surah An-Nas. Nah, tu baik. Maka perempuan ni bawa kelih daripada penghulu yang tu baik tara tu, ya lobahlah. Dia kata wal afina 'anin nas. Tuhan puji mana orang maaf ke orang ni. Dia paling kelih kepada hamba ya. Ya, aku maaf kamu. Lepas tu hamba dia khalabar. Dia kata wallahu yuhibbul muhsinin. Tuhan sungguh-sungguh kasih kepada orang baik. Dia dengan kali itu aku merdekakan kamu. Lepas pada hari ini kamu bukan hamba aku dah. Allahu akbar. Ini orang baik saudara semua. Dan di sini saya suka nak sapanya. Nah, apa ni? Allah kata Imam Sya'bi. Sya'bi ni jadi ada seorang
duk maki dia, duk kata huduh ke dia, saudara semua. Maka ia panggil orang kata huduh dia tu. Dia kata, in kuntu kama qulta faghfarallahu li. Saudara, kamu duk maki aku ni dah, duk kata huduh aku tu. Jikalau benar hak kata tu sungguh, jadi ada sungguh padaku, maka haraplah Tuhan ampun dosaku. Benar-benar tak baik yang ada aku, tak lalu Tuhan ampun. Lepas tu, wa in lam akun kama qulta. Dan jikalau benar hak kata tu bohong saja, tidak ada padaku, maka harap-harap Allah ampun dosa engkau. Allahu akbar. Ini lelaki. Ini orang baik. Ini hamba Tuhan yang soleh. Subhanallah. Cuba kita kaya ada gambar saudara semua. Orang kata huduh kita, maka kita panggil dia mari. Maka kita kata, kalau hak mengatakan itu sungguh, maka Tuhan, ya Allah ampunlah dosa saya ya Allah. Tapi jika kamu bohong, maka insya-Allah Tuhan ampun dosa engkau. Jadi tak ada kata mung ning mu tak kenal aku deh, mung ning natilah ada. Ku pun tak ada, kecek huduh pun tak ada, kecek kasar pun tak ada. Tak, bahkan kecek pe dia penuh dengan dia panggil kasih saya kepada saudara. Ini orang mukmin. Ini orang muslim. Ini orang beriman yang sebenar, saudara semua. Dan kata seorang ulama Abi Darda, seorang sahabat yang mulia, dan kata Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dia kata kami tak akan balas orang berdosa kepada Allah. Jadi kami tak akan balas jahat, kami tak akan deraka kepada Allah dengan kami balas jahat kepada orang yang buat jahat kepada kami. Nah, saudara semua, kami tak akan buat jahat, tak akan derhaka kepada Allah dengan buat jahat kepada orang buat jahat kepada kami. Ini perkataan yang sangat benar dan betul sekali. Ini perkataan orang mukmin, saudara semua. Allahu akbar. Kalau gitu, bahkan saudara semua tahu ke tak siapa praik? Siapa hero? Siapa orang yang ni Rambo sungguh? Siapa orang yang gagah sungguh? Jadi suatu hari ni Nabi berjalan, maka pergi berjumpa satu puak ramai-ramai duk kelompok dia, duk kecek gapo. Maka Nabi tak gapo buat mun buat gapo sini. Maka pakak jawab para sahabat pada hari itu, ya Rasulullah, tu lelaki tu, hebat dia. Tak ada siapa boleh benar dia. Gagah sungguh. Orang apa nama hanya. Jadi para sahabat duk teng dengan benda yang berlaku dengan seorang lain tu. Yang gagah tu. Bahawa dia berlaku baik sepatutnya orang panggil apa? Kalau ni dia panggil apa? Satu lelek Olimpik adalah bahasa orang panggil sorah, bahasa gagah gitu. Orang panggil bahasa support mueplam gitu. Nah. Tak gaji Allah dia. Benar semua, tak ada gulawai. Gagahnya, hebat sungguh. Tu dia. Para sahabat cerita ke Nabi. Maka Nabi kata, orang yang paling hebat daripada dia ialah orang yang boleh ambil benar perasaan marah dan dia mengalahkan syaitan. Ini orang yang hebat sungguh. Ini orang hero sungguh. Ini orang yang benar-benar gagah. Ialah bukan dia boleh benar orang lain, boleh lom orang lain, tak. Orang yang gagah sungguh, hero sungguh, peraih sungguh ialah orang yang boleh benar perasaan marah dan boleh mengalahkan syaitan yang duk buat dia marah. Ini peraih ni. Walau dia kuruh, kopi pada gagah orang Allah dia. Ada kuruh dia, tak. Tapi jika dia boleh benar perasaan marah dia dan boleh mengalahkan syaitan, ialah orang yang hebat semua. Saudara semua. Baik. Allahu akbar. Kalau gitu semua tu nak rakyat kata hebatnya, kelebihan tahan marah dan tak ada buat ikut perasaan marah daripada perbuatan yang keji, yang tak baik, yang menyebabkan orang yang buat lagu tu kadang-kadang celaka. Baik, itu hadis saudara semua. Maka dalam hadis ni ia ada makna yang comel.
ajarwi kepada kita. Gapo benda tu saudara semua tahu ke tak? Benda tu ialah cara didik. Cara kita nak didik seorang wibjaya ni kena buat lagu ni. Allah, wahai guru-guru, wahai ibu dan ayah, wahai abai-abai, wahai nenek, wahai pendidik, cikgu-cikgu tadika, tok-tok imam. Ni boleh tiru, kena amat timna pelajaran yang ada pada hadis pada hari ni. Kalau gitu wahai ibu-ibu dengar baik-baik. Wahai bapa dengar baik-baik. Wahai abai-abai yang duk ngasuh adik dengar baik-baik. Wahai cikgu-cikgu, mak-mak yang duk didik cucu-cucu dengar baik-baik. Guru-guru semua dengar baik-baik. Nah, pelajaran yang besar yang ada dalam hadis ni. Jadi Nabi nak hajar kita dalam hadis ni cara tarbiyah, cara didik yang paling agung yang pada rolik berjaya. Nah, ambillah isi yang ada dalam hadis ni. Gapo saudara semua? Ialah orang yang nak didik orang patut orang tu buat ikut turut didik ke dia. Orang tu suka nak buat apa dia suruh daripada benda baik dan suka nak tinggal semua benda hak dia larang. Dan nak orang di bawah dia tu minat suka kenal ke dia ni dan sentiasa duduk di bawah arah dia ni, dia kena buat lagu ni. Gapo iaitu kita kena menggemarkan bentuk mukafaah, bentuk balah. Jadi tarbiyah yang baik sekiranya orang di bawah kita tu, daripada pelajar, daripada anak cucu apa semua nak buat tu, ialah kita kena gemar. Kita jangan didik dengan takut. Kita jangan didik dengan ku. Walau ku tu mesti kena ada, tapi yang tu bukan lak. Bukan lak. Lak hak sebenarnya kalau persen ke hak ku ni duduk di 20 gitu ya. Hak ku ni. Lepas tu 80 lagi dia kena betul gemar. Gemar. Lepas tu gemar bukan dengan perkataan saja dak. Bukan gemar dengan perbuatan. Gemar dengan benda. Saudara semua. Ini benda yang besar yang akan tumbuh dalam jiwa budak-budak, jiwa anak-anak, bahasa nak buat benda tu. Sebab apa? Ya buat dia dapat. Walaupun hadiah hak kita beri, benda hak kita nak beri ke dia gemar tu, bukan benda harga mahal kali. Tapi we bentuk lagu tu. Supaya apa? Jadi semangat we nak buat benda tu. Di hari ni jadi belik sikit. Kita didik hari ni betul kasar saja. Buat tawak ku gadai. Buat tawak orang panggil ponatilah. Tu. Jadi ku semua. Maka anak jika kalau buat apa, buat dengan terbaik. Pelajar kalau buat apa, buat dengan malah. Nah, semua tu kalau buat dengan bukan mai caiด้วยความเต็มใจ Maka dia buat dengan terbaik, buat dengan malah, buat dengan bukan dengan hati yang nak buat ke, ผลที่ออกมามันไม่ดีแน่นอน tak boleh. ไม่สมบูรณ์ ada cedera, ada cacat, tak molek, tak baik. Sebab apa? Dia bukan buat dengan hati dah. Merekaทำด้วยใจ. Lepas tu bukan buat dengan semangat dah. Buat dengan malah-malah, buat dengan terbaik-terbaik. Nak molek ke mana? Tak akan molek sama sekali. Sebab tu cara didik yang paling jaya dengan gemar. We dia buat dengan semangat. Bo dia buatด้วยความเต็มใจ buat dengan semangat, buatด้วยความตั้งใจ dia bahasa อยากให้ผลงานที่dia buat tu ดีที่สุด Maka jika nak dia buatด้วยใจ buat ด้วยความตั้งใจ buat dengan semangat เต็มเปี่ยม lepas tu buat ด้วยความdia panggil buat dengan halusi, ด้วยความเน้น nah, dia kena dengan gemar, bukan dengan paksa. Saudara semua. Ini tarbiyah besar ni yang ada dalam hadis ni. Nah, kepada kita. Nah.
Allah akbar. Kelih ni. Siapa tahan marah ni bidadari. Gemar-gemar. Saudara semua. Sebab tu jika kita perhatikan dalam Quran, dalam hadis pun semua, cara nak gemar orang buat ibadat semua tu. Buat ni dapat pahala ni, buat yang dapat benda ni. Dapat benda ni. Maka benda tu lah menarik kita bahasa rajin nak buat ibadat, bahasa rajin nak selawat, bahasa rajin nak berzikir, bahasa rajin nak semayang, bahasa nak sedekah. Nak sedekah. Padahal ada ikut orang ni. Tapi nak sedekah sebab apa? Nak kepada benda tu, nak kepada benda tu. Ya gitu. Patut buat pakai buat kata baik tu, buat dengan semangat. Buat pergi semayang pun semayang dengan semangat. Buat pergi ngaji pun ngaji dengan semangat. Jadi buat dengan semangat. Buat pergi buat dengan semangat, ya tu baik comel halu dah. Dia buat dengan kuam tangcai, tu baik baik halu dah. Ni saudara semua. Nah, tu dia. Sebab tu cara didikan yang paling berjaya sekali, paling mujarab sekali, paling baik sekali ialah dengan gemar. Patut gemar dengan hadiah. Sebab tu saudara semua, masa dulu hari tu, masa kerajaan Islam hebat, ia ada kongtun. Kongtun lah ni kita boleh buat ni. Boleh buat lah ni, boleh buat, anak buat. Ada kongtun apa? Ada kongtun daripada Baitul Mal, nguk Praman Kelang, hak kerajaan Islam masa dulu gitu, ia ada kongtun di setiap tempat untuk beli tepung dan barang untuk beri kepada budak yang main mengaji Quran. Comel saudara semua. Tepung, benda main, benda suka yang apabila budak kelas, budak nak, ini sebagai benda lah yang buat dia mengaji Quran. Lepas tu gak guru orang mengajar dia boleh tindak, boleh tekan. Baca tak lacah ni tak ui barang. Tu. Dia panggil tak boleh hadiah. Baca siapa baca lacah, baca derah boleh hadiah gitu. Wak budak tu dia panggil ketun. Wak dia pasal nak. Dan nak barang tu mesti dia kena baca lacah. Guna. Jadi dia orang wak dengan semangat, wak dia khamtang cai, orang budak bodoh pun dia derah. Dia wak dengan malas, wak dengan terbaik, budak cerdik pun dia lambat. Tak ada semua. Ini Rusia. Sebab tu kita boleh ubah dah cara didik kita ni. Kita ambil jalan yang paling baik. Walaupun dengan didikan yang betul marah, boleh, tak salah. Tapi hak tu pulak tidak, mai sobun. Lepas tu lambat. Lepas tu kadang-kadang pun sia pula daripada pundi. Ataupun betul gemar ni, ya pada balik pundi. Dan tak punah pada balik. Tapi caralah jangan gue melampaui, ya ada cara dia pula. Tu. Kalau gitu kerajaan Islam dulu kita tu dia ada kongtun untuk benda ni. Sebab tu budak ni gelak tak gelak mari dah. Tak apa masa mari dah. Lepas tu bertawaf dia nak mari. Sebab apa? Aku nak boleh dulu lawan ni aku nak tu dia. Lepas tu belum sama-sama ya mu baca mu dengan aku ustaz aku baca kena dak. Lacak ke dak? Mu dengan aku ustaz. Tawaf dia. Supaya apa? Supaya boleh masuk dalam guru lagi, dia boleh baca dengan lacak, betul, dia dapat hadiah. Ni saudara semua. Sebab tu masa tu berkembang comel benar orang Islam budak gitu. Kita boleh buat. Jika kalau kita pihak orang pemimpin, tu imam apa ke makan masjid bersorak. Orang kampung setuju. Anak kita boleh kan ni? Tu dia. Maka lagu mana? Kutip duit, turun duit. Orang tengah untuk beli barang hadiah pada budak. Betul gemar. Orang mari ngaji boleh benda ni klik. Boleh belakang. Tu dia. InsyaAllah. Dan bukan. Jadi banyak lagi boleh buat. Tapi kesimpulannya kita didik kita ni kena jadi bentuk gemar. Bentuk hadiah, bentuk menggalak. Walaupun tu ada tapi bukan lak. Saudara semua. Itu dia. Maka itulah orang panggil apa? Hadis kita yang kita bicara pada hari ini. Maka insya-Allah dapat faedah bersama dan dapat benda-benda baik yang jadi penawar dalam hidup kita, dan kita boleh tahu benda mana bahaya yang kita kena jaga mana-mana, dan apabila berlaku kita buat lagu mana. Ni benda ni saya rasa hari ni pelajaran yang sangat besar lah yang kita dapat. Sebab tu saudara semua yakinlah orang yang dengar orang mengajar tak rugi. Dengarlah siapa-siapa pun tak rugi.
Dengarlah, dengar orang lain, dengar saya, dengar apa? Dengarlah banyak-banyak. Jangan ada puas dengar. Tak rugi. Nah, sikit sebanyak ia boleh faedah. Nah, ilmu ni tak mencelakakan orang. Ilmu membutongkan orang. Nah, sebab tu dia panggil apa? Cintalah kepada majlis ilmu. Nah, minatlah dengar orang panggil orang mengajar, orang buat tazkirah. Dan kita sebar. Dan supaya kita share tu boleh pahala. Share boleh pahala. Benda mudah kita buat boleh pahala besar. Nah, tu dia. Insya-Allah sambung lagi esok hari insya-Allah. Nah, saudara semua, maka pada hari ini kita tulis saja sebab kelas tu soalan pun tidak ada nampak ni. Nah, tu. Baik, maka pada hari ini saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.